A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 124. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas daripada ayat 120. Ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhita. Pengajaran ayat 120. Pertama, pengertian musuh yang sebenar ialah dia akan gembira apabila musibah menimpa seseorang, dan sebaliknya akan bersedih sekiranya seseorang itu mendapat nikmat. Dan itulah sifat iblis. Musuh nombor satu manusia. Yang kedua, apabila musuh menzahirkan persahabatan dan hubungan yang baik, maka dia adalah pendusta. Dan berpura-pura. Yang ketiga,
amaran keras kepada orang yang beriman daripada mengambil orang-orang Yahudi dan Nasara menjadi pemimpin atau mengurus urusan orang-orang yang beriman. Kerana mereka akan sentiasa merancang dan berusaha untuk merosakkan agama orang Islam. Yang keempat, sesungguhnya sabar dan takwa akan menolak segala perancangan jahat musuh. Sama ada yang dilakukan secara terang-terang atau sembunyi. Yang kelima, ilmu Allah meliputi semua amalan manusia termasuklah musuh-musuh Islam. Yang keenam, wajib ke atas setiap orang yang beriman hanya mengharap dan bergantung kepada Allah untuk mendapat kemenangan apabila berhadapan dengan musuh. Kerana Allah sahaja yang ilmunya meliputi semua perancangan dan usaha musuh untuk menghancurkan Islam. Okey, ayat 121. Ayat 121. Wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu samii'un 'alim. Pengajarannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah untuk berperang dalam peperangan Uhud
di awal pagi, iaitu pada 11 Syawal tahun ketiga Hijrah. Yang kedua, kehebatan dan kepakaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bidang pentadbiran dan pengurusan, termasuklah dalam peperangan. Bahkan baginda adalah ketua panglima perang dalam setiap peperangan yang disertainya. Yang ketiga, wajib ke atas setiap pemimpin mempunyai ilmu dan kepakaran dalam memilih dan menempatkan orang-orang yang di bawahnya mengikut posisi yang sesuai dengan kebolehan dan kemahiran masing-masing. Yang keempat, antara salah satu tujuan peperangan dalam Islam ialah untuk menguji mereka yang mengaku beriman sama ada mereka benar-benar ikhlas beriman kerana Allah atau sebaliknya. Okey, ayat seterusnya, ayat 122. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Pengajarannya, dalam ayat ini ada dua kumpulan dari kalangan tentera Islam yang hampir terpengaruh dengan tindakan puak munafik yang menarik diri daripada tentera Islam. Tetapi mereka diteguhkan oleh Allah
Yang kedua, kempen-kempen yang batil kadang-kadang memberi kesan kepada orang yang beriman. Kadang-kadang memberi kesan kepada orang yang beriman. Walaupun ia secara terang menyanggahi perintah Allah dan Rasul. Yang keempat, yang ketiga, wajib bertawakal hanya kepada Allah setelah berusaha. Kerana ia adalah antara tuntutan iman seseorang. Yang keempat, semakin kuat iman seseorang, semakin kuat dan tinggi tawakalnya kepada Allah. Dan sebaliknya, semakin lemah iman seseorang, semakin lemahlah tawakalnya kepada Allah. Okey. Ayat 1, 2, 3 kita gabungkan dengan ayat malam ni pengajarannya. Sekarang kita tadabbur ayat 1, 2, 4 seterusnya. Okey. Sebagaimana saya sebut sebelum ni, kata ahli tafsir, mula daripada ayat 100, lebih kurang 120, dia banyak cerita pasal peperangan Uhud. Sampailah sebelum 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Tapi di celah-celah tu Allah selit juga kisah peperangan Badar. Kan? Jadi ayat malam ni ulama berbeza pendapat. Adakah dia berkaitan dengan peperangan Uhud ataupun peperangan Badar? Kita tengok yang mana lebih tepat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Is ingatlah ketika mana taqul apa dah? Engkau berkata, siapa engkau ni? Rasulullah SAW. Dia bila engkau tu makna dalam bahasa Arab panggil khitab ataupun mukhatabah, iaitu Allah bercakap dengan orang yang di depannya. Jadi ayat ni direct turun kepada untuk Nabi Muhammad SAW. Ada ayat yang khas untuk Nabi Muhammad sahaja. Ada ayat yang Allah tuju cakap kepada Nabi dan kepada umatnya. Dan yang ketiga, ada ayat yang tak jelas. Allah tak jelaskan sama ada tuju pada Nabi ataupun kepada umatnya.
Maka yang ketiga tu lebih kurang, kalau tuju pada ketua bermakna tuju kepada orang di bawahnya. Okey, ini ayat ni jenis yang pertama, iaitu Allah tuju cakap khas untuk Nabi sahaja. Tak boleh kita kata ini pengajaran untuk kita juga, tak boleh. Sama juga ayat ni, alam nashrah laka sadrak. Ini ada Allah tuju cakapkan laka kepada engkau, sadrak, dada engkau. Bukankah kami telah lapangkan untuk engkau dada engkau? Ayat ni Allah tuju cakap pada siapa? Rasulullah sahaja. Tak boleh kita kata pengajar untuk semua. Ini khas untuk Nabi SAW. Sama dengan ayat ni. Ketika mana engkau berkata, mana orang lain tak berkata, lil mu'minin, kepada orang-orang beriman. Alan, apa dia? Itu sebenarnya dipanggil harfu istifham, huruf istifham. Tapi bila dia bergabung dengan lan dipanggil harfu nafyin, huruf penafian. Jadi bila huruf istifham digabung dengan lan, terjemahannya tidakkah. Macam alastu birabbikum, tidakkah aku ni adalah Tuhan kamu? Tidakkah yakfiyakum, cukup. Yakfi daripada kafa. Ini fi'il madhi. Kalau mudhari' dia yakfi. Kalau kata terbit dia, masdar dia kifayah. Kan? Antara tiga ni yang mana kita biasa dengar? Kifayah kan? Fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Satu perkara yang wajib, yang cukup bila dilakukan oleh sebahagian. Kan? Jadi kifayah ni makna cukup. Okey, di sini makna dia, tidakkah telah cukup bagi kamu ayyumiddakum rabbukum ni Tuhan kamu, yumiddakum. Apa makna yumiddakum? Madda yang muddu makna menghulurkan. Di sini makna membantu. Tuhan kamu membantu kamu. Bisalah setiap alaf, dengan salasah 3 alaf ribu, 3,000. Batulah dia kalau satu kurun sama dengan 100 tahun. Tapi kalau 1,000 tahun dia panggil apa? Alaf. Kan alaf baru. Alaf tu daripada perkataan ni lah, alfun. Kalau 1,000 alfun, kalau alaf banyak ribu. Kenapa alaf? Sebab dia 3,000. Jadi alaf. Okey, tidak cukupkah bagi kamu Tuhan kamu membantu kamu dengan 3,000 minal malaikah, dari para malaikat. Munzalin makna dia yang diturunkan. Ni ulama beza pendapat ni. Dalam peperangan apa ni? Ada pendapat mengatakan
peperangan Badar. Ada pendapat mengatakan dalam peperangan Uhud. Tapi yang jelasnya, malaikat ni turun dalam peperangan Badar ataupun peperangan Uhud? Badar. Dalam peperangan Uhud ada tak? Tak tahu. Tahu tak sebab apa tak tahu? Sebab memang tak ada. Kalau ikut sirah dan juga hadis-hadis yang sahih, tidak ada satu pun hadis yang menunjukkan malaikat turun dalam peperangan Uhud. Cuma ada satu hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis sahih. Dia kata, aku melihat dua lelaki yang berpakaian putih dan aku tak pernah tengok rupanya sebelum ni di mana-mana dan bila-bila masa, sedang berperang bersama Nabi. Berapa orang? Dua. Itu hadis sahih dan dalam peperangan Uhud. Tapi jadi malaikat yang turun dalam peperangan Uhud hanya khas untuk jaga Nabi sahaja. Dua orang. Sebab itulah pendapat paling kuat, dalam peperangan Uhud tidak ada malaikat turun membantu tentera Islam. Sebab itulah mereka kalah. Kalau malaikat turun sampai 3,000, mana mungkin kalah kan? Apa faedah malaikat turun 3,000 tapi kalah juga? Okey. Kemudian kita habiskan dulu. Malaikat munzalin. Kenapa Allah sebut munzalin? Malaikat yang diturunkan. Apa faedah daripada perkataan munzalin? Yalah, kenapa? Semua kita tahu kan tempat malaikat di mana? Di langit. Bila di langit, mana malaikat kalau nak bantu kena turun. Jadi apa faedah sebut benda yang boleh kata semua orang dah tahu? Satu, bila sebut dalam bahasa Arab munzalin, diturunkan. Makna malaikat ni walaupun dia hebat macam mana pun, dia tak akan buat kecuali dengan arahan daripada Allah. Allah yang perintah dia turun, baru dia turun. Yang kedua, nak bagi tahu, ayat ni sebenarnya nak menenangkan hati tentera Islam. Kalau kata Allah bantu malaikat, Allah bantu kamu dengan malaikat, tapi tak sebut turun, mungkin tentera Islam bayangkan apa? Bila nak turun, mana ni kan? Jadi bila dengan perkataan munzalin, Allah nak bagi tahu malaikat itu dah ada di bawah bersama kamu. Dan juga yang ketiga, ada ahli tafsir mengatakan munzalin itu maknanya diturunkan tempat yang sepatut, ikut posisi yang sesuai. Kalau perlu duduk kat sana, Allah turun kat sana. Bukan turun sembrono macam tu. Okey? Bala. Bala, apa makna bala? Bahkan. Dia kalau soalan alan, ada huruf nafi, maka jawapan dia bala. Macam alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Jawapannya apa? Bala, jangan jawab na'am. Kalau jawab na'am, kita kata ya, kamu bukan Tuhan aku. Jadi yang ni pun sama. Bukankah Tuhan kamu telah membantu kamu dengan 3,000 malaikat? Kalau jawab na'am, apa makna dia? Ya, Tuhan tak bantu. Jadi jawapan yang betul ialah bala. Bahkan in tasbiru, in sekiranya tasbiru, kamu sabar, wa tattaqu, dan kamu bertakwa. Okey, apa beza sabar dengan takwa? Bukankah orang yang bertakwa itu adalah orang yang sabar? Betul. Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga seluas langit dan bumi disediakan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang suka menginfak ketika senang dan susah. Yang kedua, al-kazimin al-ghaiza, yang tahan marah. Sabarlah tu. Jadi sabar tu sebenar memang sifat orang bertakwa. Tapi kenapa Allah sebut dua? Sekiranya kamu sabar dan bertakwa. Bukankah takwa tu sabar dan sabar tu adalah takwa? Dia kaedah dia bahasa Arab macam ni, bahasa Al-Quran. Kalau Allah sebut al-masakin, orang miskin sahaja, maksud tak orang fakir? Maksud tak fakir? Masuk. Dan begitu juga kalau Allah sebut dalam Quran al-fuqara, fuqara, orang-orang fakir sahaja, masuk tak juga orang miskin? Masuk. Tapi kalau dalam satu ayat al-fuqara wal masakin, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, zakat itu untuk orang-orang fakir dan orang-orang, Allah sebut dua-dua perkataan, makna dia berbeza lah tu. Kalau sebut dua-dua sekaligus, fakir dan miskin berbeza. Tapi kalau sebut fakir saja, termasuk miskin. Kalau sebut miskin saja, termasuk fakir. Okey, sama dengan ayat tu. Kalau Allah sebut sabar saja, maka dia juga termasuk takwa. Kalau sebut takwa saja, maka dia termasuk sabar. Tapi kalau sebut dua-dua, berbeza. Apa beza dia? Beza dia tasbiru, kamu sabar dalam mentaati perintah Allah. Solat, puasa, termasuklah berjihad, sabar. Takwa pula dalam meninggal larangan Allah. Boleh ya? Jadi sabar dalam mentaati perintah Allah, takwa dalam meninggal larangannya. Wa ya'tukum, dan apa dah? Ya'tukum, mereka mendatangi kamu min faurihim. Dia terjemah apa tu? Fauri. Apa dia? Al-faur ada dua maksud. Al-fauru, satu maksud dia al-mubadarah, segera, terus. Mereka datang membantu kamu min faurihim, dari seberapa segera. Yang kedua, al-ghalayan, mendidih, iaitu sifat marah yang memuncak. Fauran, iaitu kemarahan yang memuncak. Di dalam terjemah, dia terjemah apa? Yang nombor satu, mubadarah, serta merta. Dari serta merta mereka. Mereka ni siapa pula ni? Home ni. Ada ulama mengatakan mereka ni ialah malaikat. Mereka datang menyerang kamu daripada kesegeraan mereka, iaitu malaikat. Sifat segera malaikat. Yang kedua, him ni balik kepada orang musyrikin, tentera musyrikin, iaitu mereka, malaikat datang menyerang, datang membantu kamu daripada tengah-tengah kemarahan orang musyrikin.
Orang musyrikin ni kalau ini dikatakan dalam peperangan Uhud, mereka berperang ni dalam keadaan mereka sangat-sangat marah disebabkan apa? Kekalahan mereka dalam peperangan Badar. Okey. Haza ini yumdidukum, Tuhan kamu membantu kamu bi khamsah dengan 5,000 minal malaikah, dari para malaikat musawwimin. Apa makna musawwimin? Daripada al-wasmu, asal perkataan ialah al-wasmu. Wasmu tu tanda, ataupun wasmatun. Dan ada dalam Quran simahum fi, tanda-tanda mereka ada pada muka mereka. Siapa ni? Orang-orang yang sentiasa rukuk dan sujud dalam solat. Ada tanda di muka. Tanda apa tu? Ada cahaya ke? Nampak berseri. Jadi musawwimin, apa makna dia? Tentera malaikat yang 5,000 ni pula bertanda. Dia ada dua bacaan. Satu musawwimin, satu lagi musawwa. Wa baris atas. Dalam Quran baris bawah kan? Musawwimin kan? Kalau saya baca musawwamin, betul, bacaan yang sahih. Dan makna dia berbeza. Hanya berbeza baris waw saja. Siapa tahu? Kalau dia belajar bahasa Arab, dah lama lah, dia tahulah. Kalau baru belajar dengan saya 2-3 kali, tak tahu lagi. Yang membezakan musawwamin dengan musawwimin. Okey. Kalau musawwamin, waw beratas, malaikat-malaikat yang ditanda. Siapa yang tandakan malaikat tu? Allah. Maknanya bila dia turun membantu tentera Islam, dah siap ada tanda. Tapi kalau waw baris bawah, musawwimin, malaikat sendiri menandakan mereka. Tanda apa ni? Yang ni munzalin. Yang ni musawwimin. Tanda apa? Allah bila sebut perkataan mesti ada sebab. Mesti ada hikmahnya. Kenapa malaikat yang akan membantu tentera Islam bertanda? Ada tanda. Apa faedahnya? Dan tanda apa? Yakin apa? Ialah tanda apa tu? Dia bila Allah sebenarnya malaikat diturunkan untuk membantu tentera Islam, kan? Bila membantu tu mestilah bila tentera Islam tengok malaikat pun dia rasa yakin, rasa tenang. Dan musuh pula bila tengok malaikat pula yang bertanda lagi rasa gerun. Dia kaedah dia, tentera ni kalau dia letak tanda kat badan dia, melambangkan dia adalah tentera, itu menunjukkan dia berani. Dia berani nak menunjukkan diri. Ini tanda aku sebagai tentera. Kalau berani, datang. Boleh faham? Macam tentera kita sekarang ada apa? Selori muka kan? Itu yang berani ke yang penakut tu? Kadang-kadang letak daun-daun kat atas kan? Jadi tanda ni menggambarkan tentera daripada mereka adalah yang berani dan boleh menggerunkan musuh dan menenangkan tentera Islam. Okey. Jadi sekarang berapa ribu? 5 kan?
Jadi ulama beza pendapat. Adakah ini dalam peperangan Badar ataupun peperangan Uhud? Kalau peperangan Badar, cuba buka surah Al-Anfal ayat 9. Surah Al-Anfal ayat 9. Allah is tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Apa dia? Anni. Lagi? Wa yumiddukum. Ha? Oh, mim. Mumiddukum. Ni. Oh, anna. Oh. Anni mumiddukum bi alfin murdifin. Ini ayat ni memang untuk peperangan Badar. Apa dia? Tastaghisuna. Ingatlah ketika mana tastaghisuna. Apa mana tastaghisuna? Ighasah. Kamu meminta pertolongan. Kamu ni siapa? Nabi dan para sahabat. Dan ada hadis sahih Nabi memang berdoa sungguh-sungguh dalam peperangan Badar. Sehingga Abu Bakar menceritakan Nabi angkat tangan tinggi sehingga ridak dia yang atas belakang Nabi jatuh dan Abu Bakar angkat lagi. Ridak ataupun selendang yang ada di belakang Nabi jatuh sebab apa? Nabi angkat tangan tinggi. Sebab Nabi berdoa sungguh-sungguh dan antara isi doa Nabi kata kepada Allah, wahai Tuhan, kalau engkau binasakan umat ni, maka selepas ini tidak ada yang akan menyembah engkau. Kalau mati sahabat dalam peperangan Badar, Islam akan mati. Jadi Allah kata, ingatlah ketika mana kamu dan para sahabat berdoa pada Tuhan kamu sungguh-sungguh. Maka fastajaba lakum. Allah Fani menunjukkan apa? Terus Allah memakbulkan doa kamu. Lalu Allah kata apa? Anni sesungguhnya aku mumiddukum, membantu kamu bi alfin dengan 1,000 minal malaika murdifin. Murdifin diikuti. Ardafa yurdifu diikuti. Okey, kalau ikut ayat ni, berapa malaikat yang Allah bantu dalam peperangan Badar? 1,000. Ayat ni 3,000 kan? Lepas tu 5,000. Jadi kalau pendapat yang mengatakan ya Allah bantu malaikat ni hanya dalam peperangan Badar. Jadi surah Al-Anfal cerita pasal perang Badar, surah ni Ali Imran pun cerita pasal peperangan Badar. Tapi macam mana angka tak sama? Allah ahli tafsir kata murdifin apa makna? Diikuti. Mula-mula Allah bantu 1,000, lepas tu diikuti dengan 3,000, lepas tu tambah lagi 2,000, jadi 5,000. Ini pendapat yang mengatakan 1,000, 3,000, 5,000 semuanya dalam peperangan Badar. Mana tidak ada pencegah lah. Dan kalau orang kata, sebab apa dia kata ini peperangan Badar bukan peperangan Uhud? Sebab dalam peperangan Uhud tidak ada hadis yang menyokong ayat Quran yang mengatakan Allah turunkan malaikat membantu tentera Islam. Tidak ada hadis. Kecuali hadis yang mengatakan 2 malaikat aja. Kemudian sebab yang kedua, bantuan malaikat ni bukan di dalam peperangan Uhud, iaitu hujahnya tentera Islam kalah. Berapa ramai yang mati syahid? 70. Lepas tu Nabi pula cedera, tak kalah.
dengan 5,000 malaikat tentera Islam boleh kalah? Okey. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan ayat ni yang 3,000 ni 5,000 dalam peperangan Uhud. Sebab cerita apa dia? Sebab apa dia kata peperangan Uhud? Cerita daripada ayat 120 sampai sebelum akhir surah Al-Mirah, cerita pasal peperangan Uhud. Yang ayat sebelum ni dia datang mendatang. Saja nak sebut kamu sedihkan kalah dalam peperangan Uhud. Ingatlah nikmat yang Allah bagi kamu menang dalam peperangan Badar. Itu je. Okey? Jadi pendapat mengatakan ayat yang pasal 3,000 dengan 5,000 memang dalam peperangan Uhud. Kenapa kalah? Berlaku tak bantuan ni? Pendapat yang mengatakan ayat ni memang peperangan Uhud, tapi bantuan tak berlaku. Apa sebab? Allah kata, benda tadi, in tasbiru, sekiranya kamu sabar dan kamu bertakwa, Allah bantulah 5,000. Tapi tentera Islam ada tak sabar? Tak sabar kan? Ada tak takwa? Tak ada. Sebab mereka tak ikut perintah Nabi, khususnya pasukan Ar-Rumat, pemanah. Jadi sebab tidak ada dua syarat ni, bantuan ni memang tak ada. Ayat ni memang untuk peperangan Uhud. Tapi bantuan tak berlaku sebab tak cukup syarat. Boleh faham? Okey kan? Ada soalan? Cuba buka surah Ali Imran. Ini surah Ali Imran ayat 165. Ayat ini menunjukkan bahawa tentera Islam memang pusingan pertama menang, pusingan kedua hampir kalah kan. Dan mereka sedih. Ayat 165 surah Ali Imran. Apa dia Allah kata? Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha kultum anna haza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Okey, cuba tadabbur. Awalamma, adakah dan tatkala asabatkum telah menimpa kamu musibah. Musibah apa ni? Kalah dalam peperangan Uhud. Adakah tatkala telah menimpa kamu satu musibah, iaitu dalam peperangan Uhud 70 sahabat meninggal, Nabi pun cedera. Qad asab apa dia ayat? Qad asabatkum. Tak ada tangan. Asabtum. Adakah tatkala musibah telah menimpa kamu, iaitu dah kalah dalam peperangan Uhud, yang qad asabtum mislaiha, yang kamu telah timpakan mislaiha, dua kali gandanya kepada orang musyrikin. Mana
dalam peperangan Uhud, siapa yang dapat musibah? Orang Islam. Dalam peperangan Badar, siapa yang dapat musibah? Allah kata mislaiha, 2 kali ganda. Apa maksud 2 kali ganda? Peperangan Badar, berapa tentera kafir mati? Mati berapa? Tak, 70. Tawan? Tentera kafir yang ditawan 70. Okey, peperangan Uhud. Ini tentera Islam pula. Syahid. Berapa ramai? 70. Kan? Jadi Allah kata, kamu dapat musibah dalam peperangan Uhud. Apa dia? 70 mati syahid. Tapi ingat, kamu juga telah menimpakan musibah kepada orang kafir 2 kali ganda. Apa maksud 2 kali ganda? Angka ni. 2 kali ganda tak? Tapi Ustaz, yang mati 70 sama-sama je. Yang 70 ditawan. Dia kaedah dia sebenarnya yang ditawan tu macam matilah. Kadang-kadang yang ditawan dengan yang mati mana lebih terseksa? Ha? Kenapa? Malu, kemudian ada orang nampak kan, orang tahu pula, yang mati habis cerita kan. Jadi yang ditawan ni seolah mati. Jadi 140. Yang orang Islam dalam peperangan Uhud hanya. Jadi ingatlah, musibah menimpa kamu 70 orang mati, tapi kamu timpakan musibah pada orang kafir dalam peperangan Badar sekali ganda. Maksud apa ni? Allah nak meringankan tekanan kesedihan orang beriman dengan cara apa? Cara apa? Dengan cara mengingatkan nikmat yang kamu pernah dapat sebelum ni lagi besar daripada musibah yang kamu ditimpa sekarang. Macam kita ada penyakit kan, kita sedih. Tapi bila kita ingat, ya Allah, dulu lama dah aku sihatkan, banyak benda aku boleh buat, Alhamdulillah. Allah baru bagi sakit 4 hari je. Dengan kita ingat nikmat yang lama, meringankan bebanan kesedihan. Betul kan? Okey, kemudian bila orang beriman ditimpa musibah dalam peperangan Uhud, apa perasaan mereka? Kultum, kamu pun berkata, anna haza. Anna apa makna? Macam mana ni? Macam mana boleh berlaku? Macam mana boleh berlaku apa dia? Kami satu tentera Islam, orang beriman. Lawan tentera kafir. Yang kedua, kami ni sahabat Nabi, generasi terbaik. Yang ketiga, ketua panglima perang kami adalah Rasulullah, manusia terbaik. Yang keempat, kami berperang kerana Allah. Orang kafir berperang menentang Allah. Bagaimana kami boleh kalah? Macam tak masuk akal. Betul kan? Okey. Jadi logik tak soalan ni? Logik kan? Kita bergaduh dengan orang yang tak solat. Orang tak solat ada seorang aja. Kita orang yang solat ni ada 10 orang. Kita kalah. Kita tertanya-tanya tak? Macam mana boleh kalah ni? Okey. Kalau kita kalah, pertama kita buat apa? Persepsi kita apa dah? Kesimpulannya, jahatlah orang kafir ni. Macam mana boleh benar? Kita tak akan tuding jari kepada kelemahan kita. Betul? Sekarang Allah nak tarbiyah, Allah nak didik para sahabat. Sahabat Nabi generasi terbaik. Allah kata apa? Kul, wahai Muhammad, bila mereka bertanya soalan ni, jawab. Huwa min indi anfusikum. Ia, punca musibah ialah min indi anfusikum, daripada diri kamu. Bukan sebab orang kafir kuat, bukan sebab orang kafir ramai, bukan sebab orang kafir ada pengalaman dalam peperangan. Tak. Semua punca musibah kamu kalah sebab diri kamu. Apa dia? Tak sabar, tak bertakwa. Dan sebab dua ni lah, yang tak ada dua ni lah, malaikat tak turun.
Maka lepas tu Allah kata apa? Innallah, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu maha. Maksud apa ni? Allah boleh tak nak bagi orang Islam menang sentiasa? Boleh je. Apatah lagi dalam peperangan Badar, tentera Islam lagi sedikit, tapi Allah bagi menang. Dalam peperangan Uhud, tentera Islam sekali ganda, 700 lebih kan. Allah berkuasa je nak bagi menang, tapi ada sebab Allah tak bagi menang. Sebab apa? Asabatkum. Salah ayat ni. Tu. Dia sebut asab. Ha? Sini. Itu dia kata. Oh, ni dah ada betul kan? Asab betul. Okey. Jadi Allah kata, aku nak bagi kamu menang dengan mudah. Boleh je. Orang kafir 1 jam berperang, terus orang kafir kalah, kamu menang, boleh je. Tapi aku tak bagi kamu menang sebab ada kesilapan kamu dan aku nak kamu betulkan. Boleh ya? Inilah proses, dia panggil apa ni? Proses apa ni? Tarbiyah. Kita tarbiyah duduk dalam bilik aircon. Sahabat tarbiyah di mana? Cedera parah, kan? Nabi sendiri pun cedera. Sebab apa? Proses tarbiyah. Saya tanya, kalau Allah bagi menang ni dalam peperangan Uhud, apa akan jadi? Kalau Allah bagi terus menang, walaupun ada kesilapan, Allah tetap bagi menang, apa akan berlaku? Apa akan berlaku dalam peperangan akan datang? Akan terus nak harta rampasan. Sebab apa? Kami dapat harta rampasan kali pertama, okey je, menang. Mana kali kedua, kami akan dapat lagi. Betul? Akhirnya dia lari, terpesona. Makna sangat-sangat penting Allah betulkan di saat itu juga, walaupun bayarannya mahal. Itulah tarbiyah. Kan? Dan pengajaran juga, bila kita berdepan dengan musuh, kita kalah. Yang pertama, kita kena buat apa? Muhasabah apa? Postmortem, check diri kita. Jangan terus kesalahkan musuh. Okey. Boleh, Kemudian, satu lagi pengajaran di sini, ayat ni, alani yakfiyakum. Ini Nabi yang cakap ni. Nabi kata pada sahabat, kamu tengah bersedihkan, tengok musuh pula ramai bilangan tentera dia. Tak cukup lagi ke? Allah akan bantu kamu dengan 3,000 malaikat. Ayat tu pengajarannya apa dah? Kewajipan seorang pemimpin, apatah lagi seorang beriman, ialah sentiasa memberi semangat dan sentiasa bercakap benda yang positif kepada orang di bawahnya. Tama-tama orang di bawah sedang ditekan, sedang ada masalah. Kita kena bagi semangat dan bagi benda yang positif. Sebab kita kadang-kadang tengok sahabat kita teruk kan. Kadang-kadang kita cakap menyebabkan dia semakin, kamu sakit ni. Oh, bahaya sakit ni. Pakcik saya 2 hari terus mati. Ya. Itu tak bagus lah. Antara amalan yang paling Allah cinta pada menggembirakan saudara kita. Okey. Wa ma ja'alahu, dan tidak Allah menjadikannya illa kecuali busyra. Apa makna busyra? Berita gembira. Lakum, untuk
Apa berita gembira ni? Bantuan. Dan kalau kita nak kata berita gembira ialah bantuan malaikat, maka ini peperangan apa? Badar lah. Tapi kalau ini ayat ni berkaitan dengan peperangan Uhud, ada tak berita gembira? Tak adalah. Maka sebab itulah pendapat mengatakan ayat ni pasal bantuan malaikat adalah peperangan Badar lebih tepat sebab berita gembira. Kan? Berita peperangan Uhud apa dia kata tadi? Macam mana kami kalah? Mana mereka tak gembira? Okey, berita gembira dan Allah sebut lakum. Ini special. Berita gembira khas untuk kamu. Dan walitatma'inna. Dan untuk ataupun supaya tatma'innu apa dah? Tenang. Tatma'innu makna tenang, tidak risau, tidak takut. Apa yang tenang ni? Fizikal ke? Badan ke apa? Qulub. Allah sebut yang tenang ialah hati. Hati-hati kamu. Bihi, dengannya. Dengan apa? Bihi, dengannya. Nya ni balik apa? Kalau bantuan malaikat, ramailah. Bihim. Sebab malaikat ramai. Boleh balik kepada busrah. Jadi berita gembira ni untuk kamu, supaya apa? Dengan berita gembira, hati kamu menjadi tenang dengan berita gembira tu. Okey, di sini pengajarannya apa? Bila Allah kata tenang hati, apa pengajarannya? Asas ketenangan adalah hati, bukan pada badan. Kadang-kadang kita tengok fizikal orang tu, pakaiannya nampak macam tenang aja. Itu bukan petanda dia. Kadang-kadang kita tengok pakaian dia biasa je, orang miskin. Tapi kadang-kadang hatinya lebih tenang daripada orang yang berpangkat dan kaya. Sebab tenang tu di hati. Ada orang solat kan, saf ada kosong kat depan, dia tak bergerak langsung. Ada seorang lagi bergerak. Yang mana hatinya tenang? Yang bergerak ke yang tak bergerak? Yang tak bergerak pula kata apa? Aku khusyuk, tak boleh bergerak. Itu salah faham. Sebenarnya khusyuk ialah bukan mesti badan tak bergerak. Kemudian yang bergerak pula ada dua jenis. Satu bergerak jalan terus je. Satu lagi bergerak macam robot. Yang mana tenang? Yang mana tenang? Jalan terus. Yang macam robot lagi tak tenang kan? Nak tengok langkah, adakah bergerak berterusan ataupun tak. Lagi tak tenang jiwa dia. Tapi dia perasan dia tenang. Okey. Hati tenang di mana ni? Di mana ni? Betul lah, hati dia tenang. Di mana ni? Dalam peperangan. Cuba fikir, dalam peperangan, hati boleh tenang tak? Kita tak ada peperangan, dalam solat pun tak tenang. Ini dalam peperangan, logiknya tak akan tenang, tapi boleh tenang. Pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Orang beriman boleh tenang di mana-mana saja, walaupun dalam peperangan, kalau Allah nak bagi tenang. Dan orang kafir, walaupun tempat yang tenang sekalipun, dia tak akan tenang kalau Allah tak bagi. Sebab itulah dalam, kita pernah dengar tak, ada hadis Abu Talha, dia kata dalam peperangan Uhud ni, aku beberapa kali pedang terjatuh daripada tangan aku sebab mengantuk. Pernah dengar tak orang mengantuk ketika tengah berperang? Pernah dengar? Ini hadis sahih. Menunjukkan apa tu? Jiwa orang beriman sangat tenang. Sebab tu ulama kata, kalau mengantuk dalam peperangan, tanda hati dia tenang dan dia aman. Dan siapa yang mengantuk dalam salat, tanda itu bisikan syaitan.
Dan siapa yang tidur dalam kelas lagi. Cuba buka surah ni, surah Al-Anfal. Bagaimana Allah jadikan sahabat dalam peperangan Badar mengantuk. Allah sengaja jadikan mengantuk. Surah Al-Anfal ayat 9. 9 ke 6. Yang ada perkataan nu'as. Tadi 9 kan? Ini 6 kok. Yang ada perkataan nu'as. Cuba baca ayat tu. Is yughashikum an-nu'as amanatan minhu wa yunazzilu minas sama'i ma'an. Okey. Ini pasal peperangan Badar. Surah apa tadi? Al-Anfal ayat 6 11. Sorry. Okey, cuba terjemah. Is, ingatlah ketika mana yughashikum, Allah menyelubungi kamu dengan nu'as. Nu'as ni mengantuk. Ini dalam peperangan Badar. Nu'as sama dengan perkataan sinatun. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Ingatlah ketika mana Allah meliputi kamu dengan rasa mengantuk, dan rasa mengantuk itu amanatan. Aman je, tenang. Dalam mana ni? Dalam peperangan. Dah menang. Boleh? Dan ayat seterusnya Allah turunkan hujan. Hebat tak orang beriman? Dalam peperangan boleh tidur, tapi tak pernah tidur dalam kelas. Perang Badar. Yang ni Badar. Ini Badar. Jadi sumber ketenangan apa dia? Mungkin timbul soalan, Ustaz, macam mana boleh tenang ni sehingga sahabat dalam peperangan pun boleh mengantuk? Sekarang nak tahu macam mana nak dapat ketenangan. Takwa lagi? Sabar lagi? Kalau boleh bagi ayat Quran, dalil. Zikir, dalil. Ala bizikrillahi, ala bizikrillahi tatma'innu al-qulub. Sebelumnya ayat allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Kemudian ala bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, tatma'innu qulubuhum, hati mereka tenang. Bizikrillah, dengan, kemudian Allah tegaskan lagi, ingatlah. Terjemah yang tepat pada ingatlah, hanya dengan berzikir pada Allah sahaja hati akan tenang. Makna apa? Tak mungkin hati kamu tenang tanpa berzikir kepada Allah. Jadi berzikir di sini apa maksud dia? Ada dua tafsiran. Pertama, zikir itulah yang kita duk baca, zikir pagi petang, zikir lepas solat. Yang kedua, zikir di sini ialah Al-Quran. Dia baca ayat, dia tadabbur, dia hayati, memberi ketenangan. Macam surah semalam, surah Al-Anfal kan. Orang yang beriman apabila disebut nama Allah, hatinya gemetar, dan bila dia baca ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Jadi zikrullah ni satu zikir, satu Al-Quran. Dengan itu saja hatinya akan tenang. Siapa yang cakap ni? Maknanya kalau hati seseorang tak tenang, apa punca dia? Jangan jumpa bomoh, jangan jumpa doktor. Masuklah kelas tadabbur. Ustaz, saya dah masuk kelas tadabbur. Tengok tidur ke masuk belajar betul-betul? Kadang-kadang kita masuk tapi hati kita penuh dengan cinta dunia. Quran tak masuk, tak akan dapat ketenangan. Satu lagi nak dapat ketenangan, satu lagi.
yang Allah sebut dalam Quran. Ingat tak kisah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim jiwa dia tenang tak? Tenang kan? Tapi pernah tak dia minta pada Allah untuk melihat mukjizat ataupun satu tanda kebesaran Allah? Pernah? Apa dia? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, tunjuk pada aku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Apa Allah kata pada Ibrahim? Awalam tu'min, kamu tak percaya pada aku ke? Apa jawapan Ibrahim? Bala. Walakin liyatma'inna qalbi, supaya hati aku semakin mantap dan tenang. Mana cara kedua untuk dapat ketenangan? Banyak berfikir tentang kebesaran Allah. Kalau asyik fikir dunia je, fikir makan je, tenang tak? Dia tenang masa makan je. Okey, kemudian Allah kata apa? Wama an-nasru. Dan tidaklah an-nasru, kemenangan. Kemenangan itu illa, kecuali min indillah, dari sisi Allah. Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, lagi maha. Apa dia Al-Hakim? Nak terjemah apa? Bijak ke? Bijaksana. Ni sifat Allah kan sifat manusia. Hakim yang bijaksana kan? Okey. Sekarang apa yang Allah nak bagi tahu ni? Allah guna nafi dan isbat. Ma nafi illa isbat. Mana ayat tu sangat-sangat kuat. Apa dia? Tidak ada kemenangan melainkan dari sisi Allah. Makna apa tu? Mustahil kamu boleh menang tanpa pertolongan daripada Allah. Mustahil. Kalau sebelum ni Allah sebut apa? Allah bantu apa ni? Dengan berapa ribu malaikat? 5,000 kan? Tiba-tiba Allah kata tidak mungkin kemenangan kecuali di sisi Allah. Maksud apa tu? Kalau kamu menang pun bukan sebab 5,000 malaikat, tapi daripada Allah. Boleh? Sebab mungkin orang salah faham. Oh, menang sebab 5,000 malaikat. Tak. Kemenangan tetap daripada Allah, bukan sebab malaikat. Dan Allah pula macam mana boleh memberi kemenangan? Sebab sifatnya Al-Aziz. Apa makna Al-Aziz? Perkasa tu macam tak apa tepat lah. Perkasa sekarang pun dah mati dah. Apa dia? Al-Aziz. Allah boleh mencipta apa-apa saja, bila-bila masa, tanpa dihalang oleh sesiapa dan tanpa diatasi oleh sesiapa. Baru bunyi hebat kan? Ini perkasa je. Mana kalau Allah nak buat apa-apa, bila-bila masa, perlu tak bermesyuarat dulu, perlu tak bajet, perlu tak bahan, tak. Dan ada tak yang boleh halang Allah nak buat apa-apa? Tak boleh. Dan ada tak bila Allah buat, ada orang boleh mengatasi apa yang Allah buat? Tak boleh. Itu makna Al-Aziz. Al-Hakim pula. Al-Hakim ada dua maksud. Pertama, Allah sahaja yang berhak untuk memutuskan apa saja peraturan dan hukum. Manusia tidak ada hak. Itu makna pertama Al-Hakim. Yang kedua, setiap hukum yang Allah tetapkan, yang Allah putuskan, mesti ada hikmah. Bukan Allah buat sembrono kan. Sebab manusia kadang-kadang ada kuasa, tapi bila buat keputusan, nampak sangat tak cerdik kan. Ada yang berlaku, saya dengar satu video pendek tu. Teruk dia kata kepada seorang sultan, guna otak lah. Mana orang ni rasa tak lama. Tapi apa dia cakap tu betul. Sebab iyalah, tak baca berita tu.
Dia kata pada seorang sultan, guna otak lah. Sebab apa? Tindakan tu macam kadang-kadang orang ada kuasa, tapi bila bertindak tidak ada hikmah. Kadang-kadang orang ada hikmah, tapi tak ada kuasa. Cakap saja je lah. Allah ada dua-dua. Boleh? Jadi di sini ayat ni di hujung ni Allah nak beritahu apa? Kalau nak menang, cari siapa? Cari Allah. Okey. Tak perlu siap dengan senjata ataupun tentera, tak payah buat persiapan, cari Tuhan je. Kena buat persiapan. Tapi Allah kata kemenangan dari sisi Allah. Kalau Allah nak bagi menang, menang je walaupun tak ada senjata. Ada ayat tak yang Allah perintah kena sedia persiapan? Ada ayat? Surah apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Hendaklah kamu sentiasa bersedia daripada kekuatan. Wajib bersedia dengan kekuatan. Itu usaha ikhtiar. Tapi akhirnya serah dan tawakal tetap kepada Allah. Jangan pula tentera kita ramai, senjata canggih, kita yakin kita mesti menang. Tak. Buktinya apa? Tentera dah ramai, lebih pada tentera musuh, tapi akhirnya kalah juga. Buktinya peperangan. Tak, Uhud tentera Islam memang sedikit. Ini tentera Islam lebih ramai daripada musuh, tapi kalah juga sebab dia bergantung pada bilangan tentera yang ramai. Peperangan apa? Peperangan Hunain. Wa yaumah Hunain iz a'jabatkum kasratukum. Ingat Allah kata dalam peperangan Hunain, rasa kagum kamu pada bilangan yang ramai, Allah kalahkan. Sebab kamu tak bergantung pada Allah, bergantung pada bilangan, Allah bagi kalah. Okey? Okey, kita baca sikit buku ni. 62 amalan pembuka pintu syurga. Muka surat 44. Muka surat 44. Kita masih bawah tajuk besar, iaitu amalan pembawa ke syurga dengan melakukan solat-solat fardu dan solat sunat. Sekarang I, iaitu solat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk. 2 rakaat tu bunyi senang, tapi yang susah pada khusyuk. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yatawadda'u fa yuhsinu wudu'ahu summa yaqumu fa yusalli raka'ataini muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu al-jannah." Maksudnya, tidaklah seorang muslim berwuduk dengan menyempurnakan wuduknya. Menyempurnakan wuduk mana? Yang paling asas apa dah? Wuduk yang sempurna. Yang paling asas apa dah? Wuduknya sama dengan cara wuduk Nabi. Kemudian ia mengerjakan salat 2 rakaat selepas berwuduk dengan wajah tunduk dan hatinya yang khusyuk pada keduanya, melainkan ia akan pasti masuk syurga. Okey, Nabi sebut tak salat apa ni? Salat apa ni? Apa dia? Salat sunat mutlak. Nabi tak bagi nama, tapi orang kita ni memang cekap bahagian menamakan jenis solat. Dia bila Nabi tak bagi nama, apa-apa solat lah. Katalah
Kita ambil wuduk. Lepas azan. Lepas tu kita solat lepas azan. Solat apa tu? Solat sunat qabliyah. Tapi kalau kita ambil wuduk belum azan, kita pun solat. Kita sebelum azan ambil wuduk, masuk masjid, kita pun solat. Solat apa tu? Tahiyatul masjid. Kan? Kita ambil wuduk belum azan, kita duduk ke rumah. Lepas wuduk kita pun solat di rumah. Waktu dia pukul 10 pagi. Solat apa? Boleh jadi solat duha. Sebab tu Nabi tak sebut. Kan? Fokus pada apa ni? Apa yang Nabi sebut? Hatinya, hati khusyuk. Dia duduk, dah masuk tak niat? Masuk tak niat? Tapi solat tak khusyuk. Jadi nilai solat apa dia? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Okey, kita ambil satu lagi, F. Banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Khalid bin Ma'dan, ia berkata, aku bertemu dengan Sauban, budak Rasulullah. Budak ni maksud pembantulah. Pembantu Rasulullah SAW. Kemudian aku berkata padanya, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang bila aku mengejarkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Tengok soalan para sahabat. Soalan sahabat, dia nak apa? Satu, dia minta amalan. Yang kedua, ganjaran amalan dia nak apa? Kita biasa tanya apa? Kalau tanya ustaz lah, tanya apa? Ustaz, ada tak doa-doa yang saya ada penyakit ni? Ya. Makna matlamat kita tu sangat kecil. Anak saya kerah kepala kan? Boleh tak? Jarang kita minta satu amalan yang ganjarannya terus masuk syurga. Okey. Atau Khalid berkata, aku berkata, beritahulah kepadaku amal yang paling disukai oleh Allah. Subhanallah. Mana ini pun satu bab juga ni. Sahabat, antara soalan yang sahabat tanya, bila dia beramal, dia nak apa? Cinta Allah. Apa amalan yang paling Allah suka? Kita jarang, betul tak? Masyarakat kita jarang bertanya soalan, ustaz, boleh tak bagi saya amalan yang Allah sangat suka? Jarang ataupun tak pernah dengar soalan tu. Yang kita biasa dengar, ustaz, ada tak amalan yang boleh selesai masalah saya ni? Masalah apa? Nak masuk rumah baru. Mintalah nak masuk syurga kan? Yang paling disukai oleh Allah. Sauban hanya diam. Lalu aku bertanya lagi, tapi ia tetap diam. Kemudian aku bertanya untuk yang ketiga kali, maka ia pun jawab. Aku pernah bertanya tentang hal itu pada Rasulullah SAW dan beliau menjawab. Jadi sahabat tanya Sauban 3 kali, Sauban diam. Kemudian lepas tu baru dia beritahu, soalan yang kamu tanya pada aku pernah aku tanya Rasulullah. Maknanya soalan sahabat lebih kurang sama je, matlamatnya sama. Apa Nabi jawab? Alaika bikasratis sujud lillah fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hutta 'anka biha khati'ah. Maksudnya, hendaknya engkau memperbanyakkan sujud kepada Allah. Kalau kamu nak amalan yang sangat Allah cinta, apa dia? Banyak sujud. Apa maksud banyak sujud? Dia tak sebut sini. Apa maksud banyak sujud? Banyak solat. Solat fardu ke solat sunat? Solat fardu boleh tak kita nak banyakkan? Bila sebut banyak sujud, banyak solat, mana solat sunat lah. Kerana sesungguhnya tidaklah engkau sujud. Apa kelebihan ni kalau banyak sujud, banyak solat sunat? Tidaklah engkau sujud kepada Allah sebanyak 1 kali, melainkan Allah akan mengangkat darjahmu dan dengannya dihapuskan dosa. Okey. Mana kalau solat sunat 2 rakaat, berapa kali sujud? 2 ke 4? 4 sujud kan? Berapa kali, berapa darjah dapat? 4. Berapa dosa dihapuskan? Kalau solat lagi 2, 8 kan? 8 darjah. Kita kalau bos kita cakap, kalau kamu nak naik pangkat kan,
Kamu salat dua rakaat. Setiap sekali sujud aku naik satu pangkat. Agak-agak kita salat berapa rakaat? Bos kita cakap lah, ha? Berapa rakaat? 2 ke 10? 10. Oh, lebih, ha? Tapi pangkat tu mungkin dapat, mungkin tak. Kalau dapat, mungkin kekal, mungkin sementara. Betul? Kadang-kadang naik pangkat, kerja lagi, tapi kita buat juga. Yang Allah ni, bila kita buat semakin banyak, semakin serabut, semakin banyak kerja ataupun semakin tenang jiwa. Tapi kita buat 2 ke buat lagi banyak? Kalau salat witir kan, ada pilihan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 biar dulu. Kita pilih yang mana? Okey, salat tarawih 11 rakaat dengan 23. Kita pilih yang mana? Ustaz, saya nak pilih 11 sebab Nabi buat 11 aja. Kalau betul-betul nak ikut Nabi, salat tengah malam, lepas Isya, lepas tu habis bila? Subuh. Betul nak ikut Nabi 11? Okey, boleh. Silakan. Lepas Isya sampai subuh. Jadi jangan ikut dari segi angka sahaja, tapi kualiti 3 cool je. Semoga Allah beri kekuatan untuk kita tambahkan solat sunat. Khususnya, kita kena fokus yang utama. Apa dia yang kita dah belajar sebelum ni? Iaitu solat sunat 12 rakaat rawatib. Itu jangan tinggal. Yang kedua, solat witir. Itu Nabi wasiat kepada Abu Hurairah. Jangan tinggal 3 perkara. Solat witir, solat duha. Ya. Yang ketiga, solat duha. Jangan tinggal. Kalau tak boleh 2 pun, 4. 4 lah. Sebab ada satu hadis Nabi kata, siapa salat 4 rakaat setiap pagi, Allah akan selesaikan urusannya pada hari itu dengan lancar. Hadis sahih. Okey, hadis seterusnya kita baca malam besok insya-Allah. Kita jumpa lagi malam besok insya-Allah, dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم